Memang sejak tahun 1983 dijadikan satu tema ataupun satu pengisytiharan bahawa dadah ialah musuh nombor satu negara. Itu dilakukan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, yang memang sekeras-kerasnya menentang ataupun cuba untuk menghakis dadah ini dari masyarakat kita, dalam kalangan masyarakat kita. Tapi sehingga ke hari ini lebih 30 tahun, ianya masih lagi berlegar. Dan sekarang ini masalah dadah itu bukan lagi masalah dadah yang macam dulu, ganja, candu dan sebagainya. Dia lebih kepada sintetik dan ianya lebih rumit lagi untuk ditangani, kerana mereka ni yang golongan muda ni gunakan dadah yang jenis macam pil dan sebagainya kan, masuk poket dan kalau penyelundupan tu pula semakin berkembang kaedahnya. Ada yang macam masuk dalam serbuk ini, masuk dalam itu, simpan dalam beg, macam-macam kaedah kan. Jadi gerakan yang dilakukan oleh agensi anti dadah kebangsaan harus diperhebatkan juga dan perlu diperbaharui juga, orang kata tu ikut peredaran semasa. Jadi kita ada tetamu kita di sini yang boleh bersama-sama dengan kita bercerita tentang hal ini. Ya, jadi kita bersama dengan Datuk Suhaimi Abdullah, merupakan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dan juga di sebelahnya dari Persatuan Alumni AADK, iaitu pendamai, NGO pendamai, Raja Muhammad Zulkifli Raja Said. Assalamualaikum, selamat pagi. Datuk, Yang Mulia Raja, sihat? Ya? Alhamdulillah, sihat. Baik, pertama sekali, kita tahu AADK banyak lagi semacam tadi Zul katakan perlu diperhebatkan lagi untuk memerangi penagihan dadah ini. Dah hebat ni, tapi perhebat lagi. Jadi mungkin kalau kita bercerita sikit tentang trend terkini penagihan dadah di Malaysia. Dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi ruang kepada ADK dan juga pendamai untuk kita bertemu pada pagi ini menjelaskan mengenai kedudukan penyalahgunaan dadah di negara kita lah. Seperti yang kita sebut tadi adalah trend penyalahgunaan dadah kita adalah tidak nampak surutnya lah. Kalau kita lihat pada data yang kita ada ialah pada tahun 2014 data penagih dadah yang kita ada adalah yang kita kesan adalah 21,227 orang, berbanding dengan pada tahun 2013 seramai 20,887. Ini terdapat sedikit peningkatan dalam jumlah yang penagih dadah yang kita kesan. Tapi kalau kita lihat trend penagihan dadah kita sekarang ini adalah kalangan remaja. Di mana pada tahun 2014 ini seramai 606 orang, iaitu golongan remaja di antara umur di antara 13 hingga 18 tahun telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Begitu juga golongan dewasa atau golongan belia di antara umur 19 hingga 39 tahun seramai 15,291 orang. Maknanya dalam hal ini golongan produktif atau yang produktif boleh menghasilkan atau memberi input kepada negara telah terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Dan begitu juga golongan remaja tadi adalah mereka sepatutnya berada di sekolah, terlibat dengan telah memula menceburi diri dalam penyalahgunaan dadah. Baik. Kalau kita lihat awal tahun 80-an itu sehingga tahun 90-an, adakah golongan yang menagih dadah ini golongan dewasa ataupun golongan remaja, dan hari ini kita lihat macam mana? Seperti yang saya sebut tadi adalah penyalahgunaan dadah ini telah beransur-ansur kepada golongan remaja. Jadi trend itu akan semakin hari semakin meningkat. Kalau kita lihat berbanding dengan tahun 2013, jumlahnya telah meningkat berbanding dengan 2014. Ini menunjukkan bahawa begitu juga golongan belia. Kalau kita lihat bahawa trend penagihan dadah golongan belia lebih ramai daripada golongan-golongan yang dewasa umpamanya. Golongan dewasa ini kita telah kategori sebagai golongan otai lah. Mereka ni lebih kurang umur 45 tahun lebih ini, mereka masih meneruskan penagihan dadah. Itu ramai yang terlibat. Tapi yang membimbangkan kita adalah trend penyalahgunaan dadah di kalangan remaja dan juga golongan belia atau golongan yang produktif ni. Baik, kalau kita bercakap tentang dadah ni dari segi perawatan pemulihan, kita sangat familiar, kita sangat kenal dengan rumah pengasih. Tapi pendamai ni mungkin agak baru bagi kita, tapi sebenarnya lebih banyak kepada aftercare, memulih mereka selepas penagihan itu berlaku. Jadi kalau kita boleh cerita lebih lanjut tentang peranan yang dimainkan oleh pendamai itu sendiri, supaya ramai yang lebih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.
Jadi sebenarnya pendamai ini ditubuhkan, dilancarkan perubahan dia oleh Datuk Norma pada 2005 saya. Jadi kami bukan jadi kami sebenarnya di dalam Persatuan Pendamai ini sebelum kita wujudkan adalah kita gabungkan daripada kita punya rakan-rakan. Kita duduk berbincang bersama ADK. Jadi aftercare selepas itu, apabila mereka menjalani rawatan di pusat rawatan yang disediakan oleh ADK ataupun swasta, mereka ni apabila dia keluar hala tuju tu, nak harap dia orang datang ke ADK balik rujukkan memang tak adalah. Memang bayarlah. Sebab sentimen dan pandangan mereka dan sebagainya. Jadi setelah kita berbincang dengan ADK, hasil pada perbincangan tu wujudlah Pendamai, Persatuan Alumni Agensi Intidadah Kebangsaan, mana kita membantu, kita bukan merawat. Rawat tu memang yang pakar lah, ADK yang dengan kajian dia dan sebagainya. Jadi kami membantu mereka aftercare, mana selepas itu, daripada segi berhadapan dengan keluarga, dari segi membina kerjaya. Kalau seorang penagih ni dia pergi dengan title keluar pada pusat minta kerja, saya rasa orang pun pandang atas bawah pemuda orang tak pandang. Tu gelap mata pandangan. Jadi kita bergerak dalam kumpulan, dalam persatuan. Makna apabila kita pergi dalam kelompok yang besar ni, insya-Allah kita mengharapkan bahawa orang akan menilai kita dalam satu yang kukuh. Itu tujuan salah satu peranan pendamai lah. Kita aftercare membantu mereka selepas itu. Baik, saya nak tanya dengan Datuk sebab Saban tahun 19 Februari kita sambut ulang tahun ataupun meraihkan wujudnya AADK ini. Jadi dengan tempoh yang begitu lama 30 tahun lebih, angkanya pula masih lagi kita lihat 20,000 macam tu. Berperanan, berfungsi relevan ataupun tidak AADK ni? Sebenarnya kalau kita lihat bahawa peranan ADK ini tetap ada dalam kita merancangan memulihkan penagih dadah. Kita lihat peranan ADK dalam maksud akta kita. Pertama adalah Akta Rawatan dan Pemulihan 1983. Yang kedua Akta ADK 204, itu Akta ADK. Ini adalah dilihat di sini tiga peranan utama ADK adalah rawatan pemulihan, program pencegahan dan program penguatkuasaan. Program pencegahan ini adalah kita untuk menyedarkan masyarakat mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah dan kita untuk mengalakkan masyarakat supaya menjauhi daripada dadah. Yang keduanya adalah berkaitan rawatan pemulihan ini kita ada menggunakan pendekatan satu secara undang-undang dan satu secara sukarela lah. Dan dalam hal ini kita tetap berperanan ini adalah walaupun dilihat bahawa penagihan dadah ni makin bertambah dan tidak ada kurang, tapi peranan ADK sini masih relevan. Kalau umpamanya ADK tidak bertindak atau tidak memberi rawatan atau tidak membuat penguatkuasaan, maka lebih ramai penagih dadah terlibat dengan penagih dadah. Kalau kita tidak menyedarkan masyarakat mengenai bahayanya dadah, peranan ini tidak dimainkan peranan oleh ADK, maka lebih ramai belia-belia dan remaja-remaja terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Itu sebab pada tahun ini kita melihat bahawa dan malahan kita telah mengadakan beberapa siri bengkel umpamanya. Peranan ADK ini harus bekerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, terutamanya seperti Kementerian Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan utamanya, dan juga Kementerian Belia dan Sukan, supaya kita gabungkan usaha bersama ini untuk kita mementas. Di samping itu juga peranan NGO seperti yang tadi, peranan pendamai, pengasih dan pertubuhan lain-lain lah yang berkaitan supaya kita menggabungkan tenaga kita dalam kita memerangi persalahan dadah. Dan kalau dilihat tadi yang video yang ditunjukkan tadi bahawa penyalahgunaan dadah ini salah satu penyakit yang berterusan dan dia tidak boleh claim bahawa dia boleh pulih sepenuhnya setelah 2 tahun keluar daripada pusat dan kita terus continue. Itu sebab kalau kita lihat tadi pendamai ini peranannya penting sebuah aftercare. Maksudnya selepas keluar daripada pusat kita mesti ada seorang yang membantu terus membimbing dia, sebab ini adalah satu peranan yang sangat penting supaya satu kerjasama rapat perlu diadakan di antara NGO, agensi kerajaan dan sebagainya dalam membantu ADK. Dilihat dari segi peranan PDRM pula dari segi penguasaan supply, maknanya mengawal kemasukan dadah, begitu juga custom, begitu juga APMM. Dari segi kemasukan dadah kita hanya dari segi aspek permintaan, pengurangan permintaan dadah. Di sekolah ada kelab-kelab AADK ke supaya memang kalau kita lihat program-program di ADK, kita laksanakan program pencegahan di Kementerian Pelajaran dan di sekolah-sekolah lah. Dan dalam hal ini kita ada program SHIELD, program beberapa program lain, program pencegahan di kalangan remaja, dan kita juga mengadakan program URIN
urine test dengan kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pengetua sekolah berkenaan. Kita menjalankan kempen dan juga urine test. Bila urine test kita dapat positif, kita akan pengetua ataupun guru berkenaan akan menjalankan program intervensi lah. Dan kita sekarang bergiat cergas untuk kita menjurus kepada fokus group kita. Seperti kumpulan-kumpulan sasar di kawasan-kawasan flat yang seperti Samping, flat Bandar Tun Razak, flat dekat Desa Rejang dan sebagainya, Sentul dan sebagainya. Kawasan-kawasan ini perlu kita beri tumpuan dan kerjasama rapat dengan persatuan ataupun penduduk berkenaan adalah sangat perlu. Betul. Dan sambutannya akan dilangsungkan nanti dalam masa yang terdekat pada 28 Februari esok sebenarnya. Sambutan ulang tahun AADK di Kompleks Belia dan Sukan Paroi Seremban. Betul ya? Di situ akan berlangsungnya. Jadi kepada anda semua yang terutama sekali yang tinggal di sekitar kawasan Seremban Negeri Sembilan, bolehlah hadir beramai-ramai ke Majlis Perhimpunan Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan pada akan hari esok. dirasmikan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan. Dan kalau tak dapat hadir, anda boleh saja saksikan majlis tersebut secara langsung menerusi pautan video live streaming yang dicapai di laman sawang AADK di www.adk.gov.my.